Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk subjek Bahasa Melayu hari ini, Bahasa Melayu tingkatan 4, kita akan masuk tema 9 iaitu Sayangi Malaysiaku. Siapa yang tak sayang Malaysia kan? Kita semua sayang negara kita sendiri. Alright, jadi hari ini kita akan masuk tema 9 iaitu Sayangi Malaysiaku lah. Jadi tajuk pada hari ini adalah identitiku. Kamu boleh buka muka surat 118 dan juga 119 di buku teks tingkatan 4. Jadi nanti cikgu akan upload tugasan yang perlu kamu buat daripada muka surat 118 dan juga 119 tersebut lah. Jadi kita tengok dahulu apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal pasti dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Itu standard pembelajaran kita. Dan objektif pembelajaran pula mengenal pasti kata hubung yang terdapat dalam bahan. Cikgu dah pernah cakap dahulu, kata hubung ni adalah merupakan salah satu daripada kata tugas. Okey, kata tugas dia ada 4 pecahan. Salah satunya adalah kata hubung. Okey, seterusnya membina ayat dengan menggunakan kata hubung yang dipilih. Okey. Kriteria kejayaan ada 2. Yang pertama, mengkategorikan 4 jenis kata hubung. Okey, cikgu nak kamu mengkategorikan 4 jenis kata hubung serta memberi contoh kata hubung yang terdapat dalam bahan. Dalam bahan tu dalam teks yang cikgu sebutkan tadilah di muka surat 118 dan juga 119. Okey, seterusnya membina sekurang-kurangnya 4 ayat dengan menggunakan kata hubung yang terdapat dalam bahan. Nampak macam banyak 4 ayat ni, tapi cikgu nak kamu buat juga sekurang-kurangnya membina 4 ayat dengan menggunakan kata hubung yang terdapat dalam bahan dengan tepat, dengan betul, dengan gramatis cikgu nak. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan kata hubung kan? Okey, kata hubung bertugas ataupun berfungsi untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Okey, contohnya lelaki itu guru atau kerani. Ini gabungan dia punya kata hubungnya adalah atau ni. Atau ni kata hubung. Lepas tu ini merupakan gabungan antara perkataan dengan perkataan. Perkataan guru ini adalah perkataan guru dengan kerani. Ini merupakan gabungan antara perkataan dengan perkataan. Okey, yang kedua pula, emak menanak nasi sambil menggoreng ikan. Menanak nasi ini merupakan frasa dan juga menggoreng ikan ni merupakan frasa juga. Ni frasa kerja, menanak nasi frasa kerja Lepas tu menggoreng pun frasa kerja. Okey, yang ketiga pula menggabungkan ayat dengan ayat. Ali mengemuk lantai sementara Ahmad mengelap tingkap. Kenapa ini dikatakan penggabungan ayat dengan ayat? Sebab bila kita buat satu ayat sahaja, Ali mengemuk lantai. Ini merupakan ayat yang lengkap sebenarnya. Dah lengkap dah ayat ni. Sebab apa? Sebab dah ada subjek Ali dan juga predikat mengemuk lantai. Sama juga dengan ayat Ahmad mengelap tingkap. Dah ada subjek Ahmad, lepas tu mengelap tingkap ini pun predikat. Okey, ada subjek, ada predikat. Jadi dah lengkap. Sebab tu kita kata kat sini kata hubung sementara ni adalah tugasnya untuk menggabungkan ayat dengan ayat. Alright, itu sebersikit berkenaan dengan maksud kata hubung. Jadi kita lihat pula jenis kata hubung. Kata hubung dia terbahagi kepada 2 jenis sebenarnya, iaitu kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Okey, kita lihat satu-satu apa yang dimaksudkan dengan kata hubung gabungan dan juga apa yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan. Okey, kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan merupakan kata tugas. Okey, kata tugas yang menyambung 2 atau lebih. Kata tugas ataupun kata yang berfungsi untuk menyambung 2 atau lebih
ayat utama atau ayat bebas. Dia menyambungkan dua ayat ataupun lebih daripada dua ayat, ayat utama ataupun ayat yang bebas lah. Bergantung kepada penggunaan ayat yang kamu buat ataupun bergantung kepada ayat yang ada dalam petikan tersebut. Kata hubung ini boleh terbentuk dalam bentuk tunggal, bentuk terbitan, bentuk majmuk dan bentuk berpasangan. Jadi dia ada 4 bentuk bagi kata hubung gabungan ni. Dia boleh jadi 4 bentuk bukan 4 jenis, dia boleh jadi 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk tunggal. Ini antara contoh kata hubung gabungan berbentuk tunggal lah. Okey, cikgu nak kamu lihat saja. Cikgu pun penat nak baca satu-satu. Okey, seterusnya ada bentuk terbitan. Ini antara contoh-contoh kata hubung gabungan yang berbentuk terbitan. Kan, asalkan ni ada apa? Ada imbuhan kan dekat sini. Okey. Cikgu pun dah pelik-pelik sini. Okey, ada imbuhan kan dekat sini. Jadi asalkan, sebab tu dikata kat sini adalah berbentuk terbitan. Okey. Lepas tu kata hubung gabungan berbentuk majmuk. Cikgu pun pernah ajar dah dulu kamu apa itu majmuk. Majmuk tu ada dua makna dalam dua kata dalam satu makna kan, satu perkataan. Alright. Ini antara contohnya iaitu walhal, manakala, padahal dan juga meskipun. Okey, seterusnya yang terakhir sekali adalah bentuk berpasangan. Dia boleh hadir juga dalam bentuk berpasangan dalam satu ayat tu. Jadi kamu kena lihat, kamu kena baca satu-satu bila diberi soalan ataupun diberi petikan. Okey, kamu kena kenal pasti kata hubung tersebut. Jadi ini bila kamu nampak ada perkataan makin, lepas tu ada ayat, lepas tu makin lagi, itu boleh dijadikan kata hubung gabungan kata hubung gabungan berbentuk berpasangan lah. Okey, ini antara contoh-contoh yang terdapat dalam data cikgu lah. Okey, itu sedikit berkenaan dengan kata hubung gabungan ini. Jadi kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni dia banyak sikit sebenarnya. Sebab dia berpecah dia pecah ada 3. Tapi sebelum tu, apa yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan ini, dia menyambungkan ayat bebas dengan ayat tak bebas untuk membentuk ayat majmuk pancangan. Dia menggabungkan ayat dengan ayat lah. Maksudnya kat sini lebih mudah dia gabungkan ayat dengan ayat. Okey. Kata hubung pancangan dia terbahagi kepada 3, iaitu kata hubung pancangan relatif dan juga kata hubung pancangan komplement. Okey, lepas tu yang ketiga adalah kata hubung pancangan keterangan. Ingat kata hubung pancangan terbahagi lagi kepada 3 jenis: relatif, komplement dan juga keterangan. Okay, kita lihat dulu relatif. Kata hubung pancangan relatif berfungsi untuk menyambung ayat utama dengan ayat kecil. Contohnya kat sini adalah perkataan yang. Yang kan, lagu yang tu bukan yang sayang. Ini adalah perkataan yang. Satu sahaja kata hubung pancangan relatif ini, iaitu perkataan yang. Okey, contoh ayat dia. Ini cikgu dah tambah orang itu kaya. Okey, orang itu kaya. Ini adalah ayat orang itu kaya. Ini adalah ayat ayat utama. Lepas tu orang itu keluar negara. Orang itu keluar negara. Jadi kita gabungkan ayat ini menjadi orang yang kaya itu keluar negara. Okey, orang yang kaya itu keluar negara. Jadi kita nak menggabungkan kedua-dua ayat ini dan kita jadikan dalam satu ayat menggunakan kata hubung yang. Orang yang kaya itu keluar negara. Itu contohnya untuk kata hubung pancangan relatif. Jadi kita pergi pula kata hubung pancangan
komplement. Apa yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan komplement ini? Berfungsi untuk menyambungkan ayat tak bebas, ayat tak bebas lah, yang menjadi pelengkap dengan ayat utama. Maksudnya ke sini ayat itu tidak punya pelengkap dan dia memerlukan pelengkap. Okey, dia memerlukan pelengkap dan menggunakan kata hubung bahawa untuk agar dan juga supaya. Perkataan supaya ni dengan agar ni kan kamu selalu jumpa, selalu buat bila kamu nak buat rumusan kan, rumusan di bahagian kesimpulan rumusan tu. Supaya kan, mesti kita kena letak kata hubung agar dan juga supaya ni. Banyak kali kamu guna perkataan agar dengan supaya ini kah. Jadi ia merupakan kata hubung pancangan komplement. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat ya. Yang pertama adalah dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Kan, menjelaskan apa? Jadi diperlukan penerangan ataupun pelengkap. Pelengkap untuk melengkapkan sesuatu ayat. Okey, dia menjelaskan bahawa perkara itu tidak benar. Okey, kata hubungnya adalah bahawa. Lepas tu contoh yang kedua adalah sukar sekali. Sukar sekali apa? Untuk dia membela diri. Untuk ni merupakan kata hubung. Dia mengharapkan agar masalah itu dapat diselesaikan. Perkataan agar. Lepas tu yang akhir sekali kata hubung pancangan komplement, saya mencadangkan supaya Ali menjadi ketua kelas. Alright, ada 4 sahaja kata hubung pancangan komplement lah yang cikgu jumpa. Okey, yang cikgu tak jumpa tak tahulah, yang cikgu tahu hanya 4 sahaja. Jadi kamu perlu lihat ke 4 ni lah. Kalau kamu baca dalam sebuah teks ada jumpa perkataan bahawa, untuk, agar dan juga supaya, bolehlah kamu pilih untuk menjadikan kata hubung dan bina ayat yang lengkap lah. Okey, seterusnya yang last sekali, kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan. Kat sini pun bila kita baca nama kata hubung pancangan keterangan pun kita dah tahu. Okey, berfungsi untuk menyambung ayat tak bebas yang memberikan keterangan kepada ayat bebas dengan ayat utama atau ayat bebas. Jadi dia memberikan keterangan. Okey, dia punya kata hubung itu memberikan keterangan bagi ayat yang sebelumnya. Okey, bagi ayat yang sebelumnya. Maksudnya kat situ ayat tu bebas, dia tidak perlukan pelengkap pun. Okey, tapi kita nak tambah. Okey, kita nak tambah lagi ayat untuk keterangan lah. Kat sini ada contoh dia, iaitu kerana, oleh sebab, kan. Bila kita huraikan satu ayat tu macam nanti cikgu akan beritahu apa ayat-ayat dia. Okey, sebab, lantaran, jika, jikalau. Ini banyak kata hubung pancangan keterangan. Lepas tu ada lagi sambungan lagi. Kata hubung pancangan keterangan. Kamu boleh bacalah berkenaan dengan kata hubung pancangan keterangan ini. Lepas tu cikgu nak terus pergi kepada dia punya contoh ayat. Dia sakit hati. Sebenarnya perkataan dia sakit hati ni sudah lengkap. Sebab ada predikat dan ada subjek dan juga ada predikat. Lepas tu dia nyatakan sebab ataupun dia nyatakan keterangan bagi dia sakit hati itu sebab apa kan? Kerana kenakalan anaknya. Lepas tu perkataan yang kata hubung pancangan yang seterusnya adalah keterangan yang seterusnya adalah sementara. Okey, dia bekerja sambilan sementara menunggu keputusan SPM. Dan last sekali perkataan meskipun dia berasa mengantuk meskipun malam itu baru pukul 8. Alright, itu antara contoh kata hubung pancangan keterangan. Banyak ya kata hubung pancangan keterangan ini sebab kebanyakannya bila kita nak bina ayat, tu bagi panjang kan, kita mesti menyatakan sebab ataupun seperti ke kan, seperti apa kan. Jadi itu merupakan kata hubung. Secara tidak langsung sebenarnya kita menggunakan kata hubung tu dalam penulisan karangan kita. Yang banyaknya adalah kata hubung pancangan lah, pancangan keterangan.
Okey. Itu serba sedikit berkenaan dengan kata hubung. Cikgu harap kamu boleh faham, dan kamu boleh tonton video cikgu ni berulang-ulang kali lah, supaya kamu lebih faham. Alright. Jadi cikgu nak tunjuk kesalahan yang sering digunakan dalam penggunaan kata hubung dalam binaan ayat. Okay, kita lihat apa kesalahan yang sering kita buat. Sebab tugasan kamu adalah menggunakan kata hubung dan membina satu ayat kan. Jadi cikgu tak naklah kamu membuat kesalahan ataupun kesilapan apabila kamu menggunakan kata hubung ini dalam pembinaan ayat. Okey. Kita lihat kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama ialah penggunaan dua kata hubung. Okey, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan adalah penggunaan dua kata hubung yang mendukung makna yang sama secara serentak. Okey, perkataan jika dengan perkataan sekiranya. Contoh kat sini adalah kakak akan pergi jika sekiranya ibu membenarkannya. Sebenarnya sering juga kita jumpa orang membuat karangan kakak akan pergi. Cukuplah sekadar satu kata hubung sahaja. Kat sini ada dua kata hubung. Kedua kata hubung. Ya, pilih salah satu sahaja. Kakak akan pergi jika ibu membenarkannya. Kakak akan pergi sekiranya ibu membenarkannya. Tak perlu tulis kedua-dua kata hubung di dalam satu ayat ini. Ada kecuali kan kalau kata hubung gabungan tadi, kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan dia jarak-jarak, dia bukan sekalikan macam ini. Okey, bila disekalikan macam ini dia kira kesalahan tata bahasa. Okey, yang seterusnya adalah kata bila sebagai kata tanya. Okey, kata bila ni kata bila sebagai kata tanya jika digunakan sebagai kata hubung juga salah. Perkataan bila ini merupakan kata tanya. Dia bukan kata hubung. Biasa memang kita jumpa dalam satu ayat, kami akan datang bila bapa kami sudah pulang. Sebenarnya salah. Sebenarnya kita tak nampak pun kesalahan sebenarnya kat sini. Kalau kita baca sekali, imbas kami akan datang bila bapa kami sudah pulang. Nampak macam betul je. Padahal penggunaan kata hubung ini adalah salah. Sebab apa? Perkataan yang lebih tepat, kata hubung yang lebih tepatnya adalah apabila. Okey, kami akan datang apabila bapa kami sudah pulang. Sebab perkataan bila ini merupakan kata tanya. Okey, dia bukan merupakan kata hubung. Okey, kesalahan yang ketiga pula adalah frasa tanya yang mana. Perkataan yang mana ini atau seperti mana, perkataan seperti mana ini tidak boleh disamakan dengan kata hubung relatif yang. Cikgu terus pergi kepada contoh. Novel itu ialah karangan Shannon Ahmad yang mana. Selalu kalau kita tulis penulisan ataupun pembinaan ayat kan, kita nak jadi, mungkin kita dengar menarik, sedap bila dengar ayat tu. Novel itu ialah karangan Shannon Ahmad yang mana dikarang ketika beliau di luar negara. Kita nampak macam betul. Sebenarnya ada dua kata hubung kat situ, yang mana kan. Yang mana, yang cukup. Sebenarnya yang betul tu adalah yang. Okey, bila kita kena gunakan perkataan yang sahaja. Novel itu ialah karangan Shannon Ahmad yang dikarang ketika beliau di luar negara. Sama juga dengan perkataan seperti mana ini. Okey, cukuplah sekadar menggunakan perkataan seperti yang kita ketahui. Tak perlulah kamu guna seperti mana yang kita ketahui. Cukup sekadar seperti yang kita ketahui. Ini pun banyak kita lakukan kesilapan dalam penulisan pembinaan ayat. Alright, yang seterusnya, yang keempat, yang akhir sekali, kesalahan yang dikenal pasti adalah kesalahan penggunaan ini kerana. Ini bila kita nak mulakan ayat, bila kita nak mulakan karangan, selalu ada cikgu tanya, ada pelajar-pelajar tanya, cikgu boleh ke saya nak mulakan dengan ini kerana, kan?
Boleh ke? Tidak boleh jawapan dia. Kalau dalam tata bahasa, bila kamu buat ayat ini kerana negara kita akan mencapai status negara maju pada tahun 2050. Okey. Perkataan kerana, kata hubung kerana ini merupakan kata hubung pancangan keterangan. Okey, kata hubung pancangan keterangan. Kalau kita tahu tadi maksud kata hubung pancangan keterangan ini adalah kamu kena bagi keterangan bagi ayat sebelum dia, bukan keterangan perkataan. Perkataan sebelum dia, perkataan kerana sebelum perkataan kerana ini mestilah dalam bentuk ayat dan bukannya dalam bentuk perkataan. Okey, ini dalam bentuk perkataan. Ini adalah bentuk perkataan, jadi dia tidak sesuai sebab perkataan kerana ini dia adalah berfungsi untuk menerangkan sesuatu ayat. Jadi bila buat ayat ini kerana, kamu mulakan ini kerana, ia tidak sesuai lah. Sebab selalunya kita gunakan bila kita dah terangkan di ayat sebelum dia, lepas tu noktah, lepas tu kamu nak sambungkan, kamu nak kaitkan dengan ayat sebelum dia, kamu terus sambung ini kerana. Tidak boleh ya. Jadi kita baiki ayat itu dan kita buat ayat yang lain, kita tambah hal ini dikatakan demikian kerana. Sebab kita nak ada kesinambungan antara ayat sebelum dia dengan ayat yang kita nak buat. Jadi kita buatlah ayat hal ini dikatakan demikian kerana negara kita akan mencapai status negara maju pada 2050. Kita tambah dengan ayat. Jadi bukanlah, jadi kat sini penggunaan kata hubung dia dalam tata bahasa ia betul lah. Alright. Jadi itu sahaja penerangan sedikit berkaitan dengan kata hubung. Jadi cikgu harap kamu dapat buat tugasan yang cikgu beri dalam Google Classroom, dan jangan lupa isi kehadiran yang cikgu akan beri di Google Classroom lah. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Selamat membuat tugasan. Sekian, terima kasih.